أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال ما فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-samanya, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah di Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bukanya dengan kita baca seorang sekali umul kitab. Kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah meninggalkan kita, dan juga mana-mana ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadil Ustaz Haji Osman bin Yahya, Selaku Pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kota Sungai Penghulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah benarkan untuk kita bertemu lagi. Minggu depan tak tahu lagi, tuan-tuan. Kesempatan ini mari kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menikmati pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita gunakan, kita mengambil peluang ini, menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan cara kita menggunakan ke arah kebaikan, bukannya ke arah kemungkaran, bukannya ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang mungkar, benda yang tak baik, maka kita menjauhinya. Yang mana kita pada hari ini kita menggunakan segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sihatnya kita gunakan dengan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masa yang banyak, gunakanlah masa ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa jua yang kita lakukan. Dan macam biasalah tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, bila kita duduk rumah Allah ini sama-samalah pasal i'tikaf. Mudah-mudahan Allah taala menerima apa yang kita lakukan sementara kita nak tunggu waktu Isyak masuk lagi ini. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada malam ini kita sambung lagi tentang bacaan kita ni, tuan-tuan. Hadis yang kedua Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada minggu lepas kita berhenti pada muka surat 103. Hari ini kita nak mula pada muka surat 103 pada yang kelima, beriman kepada hari kemudian. Yang mana kita dah pun tengok pada minggu lepas secara langsungnya tugas Nabi sama saja, tuan-tuan. Tak kiralah Nabi apa sekalipun, maka yang diperintahkan kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang terdahulu ini daripada Nabi Muhammad SAW, maka adalah tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tengok banyak ayat-ayat Quran bahwasanya tugas Nabi ada sama mentauhidkan, mengisahkan akan Allah Subhanahu wa taala, bukannya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Maka ketika inilah tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga telah
mengetahui pada minggu lepas ni, sepintas lalu je, waktu mana Nabi berada di Mekah, apa yang Nabi buat semuanya adalah berkaitan dengan akidah. Akidah dia nak menjaga, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak rintangan yang Nabi tempuhi, banyak rintangan yang Nabi hadapi, tetapi Nabi kekal, Nabi tetap teguh dengan prinsip yang utamanya, iaitu kalimah yang kita bawa pada hari ini, asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan juga puan-puan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak tengok lagi tentang yang kelima, beriman pada hari kemudian. Dan juga pada minggu lepas kita dah tengok dah apakah perkara-perkara yang kita kena beriman dengannya. Di antaranya adalah wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Maka hari akhir tu kenapa tidak digunakan sebagai hari kiamat? Maka kita tengok dah pada lepas ni tuan-tuan. Dan dalam kitab Arab ni juga ada sebut kepada kita ni tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita nak beriman pada hari kiamat, apakah yang kita nak kena ada? Ada 4 perkara yang beritahu pada kita ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan atau kita dapat menikmatinya, atau kita dapat mengambil peluang untuk sama-sama kita menyiapkan diri demi kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lalunya bahwasanya beriman pada hari akhirat ini, yang pertamanya beriman akan kejadian hari kiamat itu. Cuma kita tak tahu bila, disembunyikan kepada kita. Yang keduanya, dia berkata kepada kita lagi, al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allah fi kitabih wa ma sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan hari akhirat ini tentang apa yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok dah nanti kita akan nampak nanti ni tuan-tuan. Dan juga apa yang telah diucapkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, maka dia kata dalam ini juga kepada kita, salihan al-imanu bima dzakara fil yaumil akhir min al-hud was syafa'ah was-sirat wal jannah wan nar. Maka kita kena beriman dengan hari akhirat ini, apa yang disebut ada pada akhirat, termasuklah dengan haud, telaga, syafaat baginda Nabi, as-sirat, titian, lagi dengan surganya, dengan nerakanya. Dia kata fal jannatu darun na'im, surga itu adalah dar, rumah bagi segala kenikmatan. Kita nak rehat nanti ni tuan-tuan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia bukannya tempatnya lagi. Maka dia kata lagi wan naru darul azabi asyadid, dan neraka itu adalah tempat penghuni bagi orang-orang yang mana akan merasai azab yang itu, seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tak mahu tuan-tuan, kita tak mahu akan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dalam diri kita ni mesti nak masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam pada minggu lepas juga tuan-tuan, kita ada ambil satu kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kepada kita, kalaulah kamu mengakui bahawasanya neraka itu adalah maujud, kenapakah kamu perbuatkan akan kejahatan? Dia tak sebut bab surga tuan-tuan, tapi dia tulis pada kita ini adalah tentang neraka. Nak maukah tak maukah, tetap kena beriman syurga itu ada, neraka itu adalah ada. Begitu juga dia kata lagi kepada kita ni tuan-tuan, yang keempatnya rabi'an al-imanu bina'imil qabri wa azabihi, beriman dengan hari akhirat ini adalah beriman tentang nikmat azab, nikmat alam kubur dan juga azab di dalam alam kubur itu sendiri. Semua kita nakkan benda yang baik. Lepas mana kita mati tuan-tuan, dan juga sebelum mati pun nak mati dengan keadaan yang baik. Kalau boleh kalimah yang terakhir pada keluar dari mulut kita ni adalah la ilaha illallah. Dapat kalimah tu tuan-tuan tu, tak tahu nak kata lah, tak ada harta yang lain dapat membeli akan kalimah itu tuan-tuan. Di hujung usia kita tak ada. Hang kaya pilah cara mana sekalipun, hang tak ada harta pilah kalau mana sekalipun, kalaulah kalimah itu dapat dikeluarkan, maka surgalah tempat baginya insya-Allah. Bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang berjaya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah akhir umur dia tuan-tuan, duk habis dah, anak-anak main bisik dekat ayah dia, anak-anak main bisik dekat telinga mak dia, ayah sebut la ilaha illallah, dia gerak tapi tak keluar suara. Kenal ni? Sebab waktu tu mana ada kudrat dah, minum air pun tak masuk dah, makan pun tak pergi dah tuan-tuan, buat bila segala benda sekalipun, nak cakap pun suara tak keluar, mata dengan nak buka dengan tak buka aja tuan-tuan. Ketika itulah kalau kita berjaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, akan masuklah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir mudahnya nak masuk syurga. Kalau macam tu baik kita buat buat maksiat dulu contohnya, baik kita buat kemungkaran dulu sebagai contohnya.
Perkara-perkara yang tidak perlu ditaat kita buat dulu, belasah habiskan semua. Elok-elok nak mati, kita kata kalimah la ilaha illallah. Adakah mampu akan berkata kalimah itu sedangkan baki-baki umurnya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata dengan pembantu Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu adalah 4 benda. Maka dalam kitab kita ini disebut kepada kita, qala muallifur rahimahullahu taala, beriman pada hari kemudian adalah wajib. Makna kata ni tuan-tuan, siapa-siapa yang tidak mau beriman dengan hari akhirat ni, tuan-tuan, makna kata dia ni adalah melanggar hukum yang wajib. Tuan-tuan, dia kata lagi pada kita, bila kata wajib ni tuan-tuan, mau tak mau hang kena beriman bahawasanya hari akhirat ini, hari kiamat ini akan ada. Tiba-tiba semua kita tak tahu bila. Macam-macam yang dah buat kan, orang putih buat 2012 kan, lepas tu buat filler pula tu, meramalkan 2012 dulu ni akan berlakunya kiamat dan juga sebagainya kan, semua lah pakat kata bila juga sebagainya. 2023 masih lagi ada. Siapa yang tahu benda tu tuan-tuan? Tak ada. Segala benda alam akhirat ini bilakah akan berlakunya kiamat, hanya belalah berada si Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah terang pada kita ni tuan-tuan, maka mengingkarinya adalah kufur. Kufur tuan-tuan, siapa-siapa yang tak percaya akan hari kiamat, tuan-tuan. Dan dalam kitab Arab ni juga nanti kita akan jumpa nanti tuan-tuan, ada satu masalah dia beritahu pada kita, adakah beriman kepada rukun Islam itu 5, tuan-tuan, ada buat lagu tu, ataupun adakah salah seorang ini berkata aku tidak beriman kepada rukun Islam. Tuan-tuan, rukun Islam ni dia tak mau langsung, adakah akan jatuh kafir ataupun sebaliknya? Nanti kita nampak nanti ni tuan-tuan. Kemudian ulama pula dia kata kepada kita, kalau 5 rukun ni dia tak mau nak ikut, tapi dia ikut satu rukun. Apa dia rukunnya yang dia ikut ni? Rukun yang dia ikut ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang satu ikut, 4 lagi dia tak mau nak ikut, adakah akan jatuh kafir? Oh, tuan-tuan, ulama beritahu pada kita, kitab ni tak ada ni tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa nanti ni. Kan abanglah. Mana tahu nanti Luke ni kan tak main tahu dah. Tuan-tuan. Nah, ulama dia berkata kepada kita, bab rukun Islam ni tuan-tuan. Nah, dia kata kepada kita, siapa-siapa yang mengingkari 5 rukun Islam ini, ijma'nya adalah dia ini adalah kafir. Oh, tuan-tuan. Kafir bagi itu kufur. Tuan-tuan ni. Baik, itu mengucap pun tak, solat pun tak, zakat pun tak, haji pun tak, lagi puasa pun tak. Maka 5 rukun ni dia tak mau nak ikut, maka ijma' para ulama' yang adalah jatuh kufur bagi seseorang itu. Kecuali kalau dia kata aku ni tak buang ke semua, aku ambil satu. Tuan-tuan, dia ambil satu. Maka kalau dia ambil yang kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikut pegangan yang katakan Imam Ahmad, maka tetap akan jatuh kufur orang itu. Tetapi itu adalah dhaif. Tuan-tuan, dhaif. Pegangan itu adalah dhaif, dia kata pada kita. Apa yang berlaku? Kebanyakannya para ulama ada berkata, kalaulah seorang itu dia mengucap 2 kalimah syahadah tetapi mengetepikan 4 rukun yang lainnya, maka dia tidak akan jatuh kufur. Tuan-tuan, illa. Oh, tapi dia berkata illa, adanya illa dekat sini ni. Illa solah. Oh, tuan-tuan, kecuali lah dengan sembahyang. Tuan-tuan, makna kata apa dia ni? 2 rukun nak kena ada. 3 lagi ni makna kata tak jatuh. Contoh macam itulah kita faham ni. Maka 2 rukun kalau kita tak mau mengingkarinya, tak mau mengaku bahawasanya kita nak kena buat dan juga sebagainya, maka jatuhlah kufur akan para ulama. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dia kata mengingkarinya adalah kufur. Pada hari itu, hari bila ni? Hari akhirat, hari kiamat nanti ini, akan dibangkitkan, dihitung segala amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amalan. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Tuan-tuan, kita tahu dah mithqala dzarrah dan juga sebagainya. Buat yang baik sebesar zarrah pun akan ditunjukkan kepada kita. Buat yang jahat pun sebesar zarrah juga akan ditunjukkan kepada kita. Kita bayangkan kalau kita mati pada malam ni tuan-tuan, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, ke arah manakah kita pada ketika ini?
kehidupan kita bagaimana? Kalau kita lepas, alhamdulillah. Tapi bagaimana pula yang orang ada sambutan dengan kita, anak-anak kita dan juga sebagainya? Adakah mereka mengenal Allah? Adakah mereka mengenal Nabi? Adakah mereka mengenal kiblat? Adakah mereka mengenal rukun Islam dan juga sebagainya? Maka dekat sinilah tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, amal manusia itu akan diberikan balasan yang sesuai dengan amalannya. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Dan tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam ini juga dia beritahu pada kita ni tuan-tuan, nanti kita akan jumpa kat hadis tu. Bebas ke siap. Nabi ada sebut satu hadis ni tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah dia kata bab timbangan ni tuan-tuan ni. Bab timbangan. Hadis pada Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, hadis yang bernomor 6406. Dalam kitab ni tak ada tuan-tuan. Tapi saya cetik sebab dia kata dengan timbangan, mizan kita ni. Tuan-tuan, dan timbangan kita ni ke arah mana? Lepas mana kita ni tuan-tuan ni ditimbang amalan kita dan juga sebagainya, maka ada tu hadis yang Nabi jelaskan kepada kita, kalimatani khafifatani ala lisan. Ini semua orang tahu dah. Kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimah begitu ringan bagi sepotong lidah, kata Nabi. Yang mana saqilatani fil mizan, dua kalimah ini cukup berat, kata Nabi, di atas mizan timbangan kita. Tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Rajin-rajinlah duk baca. Rajin-rajin duk baca. Kadang kita tak mau buat benda semua sekalipun, cuba kata kalimah tu. Nak kata kalimah lain tak ada masalah. Duk la ilaha illallah bagus, tak bagus, tak ada masalah. Subhanallah, puji Allah contohnya, tak ada masalah. Tapi apa yang Nabi kata ni sebagai salah satu tuan-tuan, maka Nabi kata kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Dua kalimah ini cukup berat. Tuan-tuan, cukup berat. Dia mudah untuk disebut, di atas mizannya dua kalimah ini adalah cukup berat. Rajin-rajin kita duk baca. Rajin-rajin kita baca dah. Nak marah anak subhanallah tu contoh lagu tu lah. Tuan-tuan, siapa yang bisa marah anak? Semua orang kita bisa marah anak. Dan contoh lagu tu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu adalah tentang mizan ataupun tentang yang baik dibalas baik, yang jahat juga akan dibalas jahat. Jahat dengan mana ni? Akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk kata kejamnya lah, tak kesian kau. Jatuh lagu tu. Kesian lah kat mereka ni. Duk azab-azab buat apa? Berkira sangat. Tuan-tuan, berkira gena. Atas dunia ni Allah bagi peluang sampai dia mati tu. Tuan-tuan, sampai mati Allah bagi peluang. Dia tempat bertaubat pun tak apa dah, masuk dalam syurga. Tapi kalau dia tak mau ni tuan-tuan ni, terimalah akibat dia. Al-Quran pun dah jelas pada kita dah. Jangan buat perkara yang tak elok. Kalau buat perkara tak elok ni, kena dan juga sebagainya. Allah dah bagi dah peringatan kepada kita ni tuan-tuan. Yang gagah juga bilang nak tu pasal apa pada hari ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka yang baik dibalas baik, yang jahat akan dibalas jahat. Hari kemudian ataupun hari kemudian ini dimakan sebagai hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Sedangkan hari dunia adalah hari yang sekarang ini, iaitu hari melaksanakan amal dan juga pekerjaan. Ketiadaan amal dan juga pekerjaan yang baik pada hari ini akan menyebabkan rugi dan juga sesal di kemudian hari. Sebab kita kena buat benda baik kan? Kalau buat benda baik ni orang soleh juga sebagainya, siap perli juga tu. Tuan-tuan, siap perli. Orang habaq benda baik, tak apalah, orang baik, aku orang jahat. Tuan-tuan, dia bukan masalah darah tu tuan-tuan. Orang baik ke orang jahat kan, dia bukan masalah tu. Masalahnya Allah kata pada kita, fadzakir, maka ingatlah kamu di antara satu sama lain. Orang-orang yang beriman pada Allah akan buat semikian rupa. Kita pesan benda yang baik tuan-tuan. Allah, apa masalah dia? Kuntum ta'muruna bil ma'ruf wa tadhauna 'anil munkar. Allah kata kepada kita ni, umat yang paling baik, khairu ummah. Allah kata kepada kita ni, maka tugas kamu ini walaupun sebaik-baik ummah, maka kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, adalah kamu mengarah ke arah kebaikan. Tuan-tuan, buat cara yang baik. Dekat mana yang kita mampu lah tuan-tuan kan? Nak beriman ni ada cara-cara dia juga. Nak tegur orang pun ada cara-cara dan juga. Maka ketika ini tuan-tuan ni, hari pembalasan itu adalah hari akhirat. Dunia ini adalah hari untuk kita melaksanakan amalan dan juga pekerjaan. Dia kata lagi kepada kita, ketiadaan amal dan juga pekerjaan ini akan menyebabkan rugi dan juga sesal di kemudian hari. Dan kehidupan yang sebenarnya ialah di akhirat sebagaimana yang terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ini kita boleh faham dia ni tuan-tuan. Jadikanlah dunia sebagai alat.
Alat untuk kita buat kebaikan, alat untuk kita buat benda-benda yang baik, perbuatan kita. Maka goal kita, matlamat kita, tujuan kita buat segala benda-benda yang baik ini adalah untuk akhirat. Jangan macam tu lah tuan-tuan. Kita tak nampak, kita tak nampak, kita buat benda yang baik, kita tak nampak baik tu tara mana pada kita. Tuan-tuan, kita sembahyang, kita tak nampak pahala sembahyang tu apa yang besar pada kita tak nampak. Pokoklah kita main pahala sembahyang tuan-tuan, tu dia nampak ala besar bertayak ni dah. Kita tak nampak orang lagu tu. Tuan-tuan, kita cakap benda yang baik, kita tak nampak benda yang baik tu main pada kita. Takkan nampak. Tapi segala perbuatan kita ini adalah untuk di alam berikutnya. Bila mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ankabut 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan juga permainan sahaja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu, wa inna daral akhirah, negeri akhirat itu adalah kehidupan yang mana sebenarnya kalau mereka mengetahui, dia tak akan sia-siakan kehidupan dunia ini. Semua tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan, sedih. Kita alhamdulillah Allah bagi petunjuk kepada kita. Kita alhamdulillah Allah gerakkan hati kita. Kita alhamdulillah tuan-tuan kena syukur banyak-banyak. Bila kata mai pukul 7 suku ni tuan-tuan ni, kita tak duduk tepi jalan. Tuan-tuan, kita tak main dah sepak takraw. Kita tak buat dah benda lagu lain tuan-tuan. Bila main kata 7 suku ni, sepak ni nak kena balik ni. Oh lah satgi nak maghrib. Tuan-tuan, dulu punya orang tua-tua tuan-tuan, pantang anak-anak dia duduk dekat lok waktu maghrib. Tuan-tuan, saya pun sama dulu-dulu ni. Pantang pukul 7 lari masuk dalam rumah tu. Sepak kalau lambat sikit, piak kena. Hari ni apa yang berlaku tuan-tuan? Anak balik lambat tak ada masalah apa. Tuan-tuan, duk sepak bola lagi tuan-tuan. Elok kata, tak apa dah ni, azan berkumandang. Daripada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah gagah nak berhenti bola tu. Tu pun tak balik lagi, duk sepak atas motor. Tuan-tuan, hak ni yang berlaku ni. Bukan setakat budak-budak muda, orang tua pun buat benda yang sama tuan-tuan ni. Jadi saya main lewat sikit. Saya main lewat tadi, keluar-keluar tu orang azan dah tuan-tuan. Bila orang azan dah lalu ikut belah aku tu. Tuan-tuan, adalah kawasan-kawasan pun tak mau nak bang. Tuan-tuan, lalu belah apa tu? Ada satu warung ni, dia meniaga nasi lemak waktu pagi, waktu petang tak ada nasi lemak. Tuan-tuan, dia ada kursi lembu dia. Tu pun tuan-tuan, puak-puak hak senior ni. Tuan-tuan, nak buat tu apa yang kan? Puak-puak yang senior ni tuan-tuan ni. Dah azan dah tu. Saya keluar rumah saya dah azan dah tuan-tuan. Lalu kawasan tu, ni surau dekat dengan depa ni. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Baju tu bukan nak pergi surau. Dah dengan baju t-shirtnya, dengan seluarnya, duk pegang handset lagi. Laki bini, hak laki duk atas motor, hak bini duk di bawah warung tu. Duk buat apa? Pun tak tahu. Tuan-tuan, ini yang berlaku ni. Menjadikan dunia sebagai alat untuk bermain adalah sia-sia belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mengetahuinya, kehidupan akhirat itu adalah yang sebenarnya. Tuan-tuan, kita dah fikir lagu tu lah tuan-tuan ni. Kan, dah fikir lagu tu. Nah, ni tak kita pun sama-sama lah 2 kali 5, tak apa habis lah sekali sekala, bukan apa, bukan masalah sekali sekala tuan-tuan. Kita tak tahu nak pergi tu bila. Kita pun bukan pergi sekali sekala tuan-tuan, kita pergi sedah ya. Tuan-tuan, tak ada pergi sekali sekala kan? Tuan-tuan, ada orang pergi sekali sekala? Ada? Tak ada. Dia pergi tu, dia tak patah balik dah. Dia pergi sedah tuan-tuan. Tak ada sekali sekala. Tak ada tuan-tuan. 2-3 kala lagi tak ada. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak fahami. Jadikanlah dunia sebagai alat untuk kita buat amalan kita, kerana kehidupan kita yang sebenarnya adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kepada kita surah Al-Ankabut ayat ke-64. Baik, 104. Manusia akan dikumpulkan di sana. Bila ni? Hari kiamat nanti ni. Manusia ni apa? Kita. Semua manusia akan dikumpulkan di sana setelah mana mati dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan yang baru. Tuan-tuan, macam-macam lah talqin. Ma rabbuka, ma imamuka, ma qiblatuka, lagi pada ma dinuka. Kan contoh lagu tu, ma nabiyuka contohnya. Maka persoalan yang baru, orang-orang yang beriman tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui, tetapi jalan yang katanya tak nak kata temui itu tuan-tuan akan mengatasinya, ditunjukkan dan juga diterangkan oleh agama. Makna yang kita boleh faham kata-kata ni tuan-tuan, agama ajak kita ke arah benda yang baik. Agama boleh tinggal tak? Tak boleh.
Tuan-tuan, agama boleh tengah tak? Tak boleh. Umpama macam dengan air dan juga tanah. Macam tu lah. Tuan-tuan, letak agama dekat depan. Nak buat apa sekalipun, agama kita dekat depan ni tuan-tuan, insya-Allah selamat kita. Kita rasa tenang, kita rasa bahagia, kita rasa yakin. Tuan-tuan ni, bila kita buat benda yang baik ni, letak agama dekat depan. Jangan letak nafsu dekat depan. Letak nafsu tuan-tuan, jahanam. Jahanam. Hari ini macam-macam yang berlaku kalau tak nafsu dekat depan. Tuan-tuan, main jabat agama. Kan? Sebab orang dapat main nak kaunseling rumah tangga. Tapi bukan orang kosong apa Korang Sungai Menghulu tak ada Korang lain. Tuan-tuan, orang Sungai Menghulu ni bebek belakang. Main orang lain. Tuan-tuan, tunggu. Main cerita. Bila main cerita tu bukan setakat main cerita isi borang saja tuan-tuan. Saya dapat pula WhatsApp saya ni. Tuan-tuan, tak tahulah dia ambil nombor saya kod mana pun tak tahu. Tuan-tuan, tengok-tengok tak ada bernombor. Dia kata apa dia? Assalamualaikum Syekh. Kan. Kita tengoklah apa yang dia kata. Blue tick ya, tapi tak balas lagi. Tuan-tuan, saya pasal itu kalau nombor saya tak kenal tuan-tuan, saya payah nak bayar. Tuan-tuan, saya payah semua kita nak balas tuan-tuan. Sebab takut ni macam-macam ni pada hari ni. Dia screenshot kita kata apa dia dan sebagainya. Dia tak apa-apa. Dia kata ni tolong Ustaz nasihat ni. Saya tahu dah dia akan jumpa share pada sekian-sekian, pukul sekian-sekian. Oi, hantar mana? Tuan-tuan. Jadi dia kata pada dia, tolong Ustaz share nasihat Ustaz. Jadi ni bini orang. Jadi bini orang ada suami dah. Masalah dia ni, dia bini orang ni, dia pergi kacau laki orang pula. Pening tuan-tuan tu. Hak laki orang tu kalau tidak bertepuk sebelah tangan ni tuan-tuan, takkan jadi perkara lagu tu. Ni masalah tepuk berbunyi ni tu masalah tu. Nak buat perempuan belajar tak boleh. Nasib baik tak main hari ni, tak tetap benar. Tuan-tuan, dia kata penyundul. Tu lah tu. Tuan-tuan, poligami masalah tak salah. Masalah dia pergi kacau orang ni pasal apa ni tuan-tuan. Dah hang ada lelaki dah. Yang hang gagah juga nak pergi cari tok lelaki orang lain tu pasal apa? Tuan-tuan, dalam lagu tu dia buat alasan macam-macam. Suami saya ni tak sihat lah, suami saya ni tak boleh bagi nafkah lah. Hang kena faham lah. Dah 25 tahun hidup dengan dia, baru tak sihat 2-3 tahun tu pun hang berkira dalam 2-3 tahun ni. Tuan-tuan, sedih saya bila main. Aku fikir lagi pula dah bila ada main seorang lelaki-lelaki main jabat agama. Dia kata apa dia? Saya duduk dengan dia ni 25 tahun dah, dia kata. Ni saya hanya terkena angin ahmar ni dalam 2-3 tahun ni lah. Tu pun boleh gagah dah. Saya tengok dia jalan juga sebagainya. Mana kata dia boleh urus diri dia dah. Tu pun si isteri ni apa dia? Minta cerai. Pasal apa ni? Rupa-rupanya ada orang ketiga. Yang ni lah tak tahulah tuan-tuan ni. Tak tahulah di macam mana pun tak tahu. Terbalik kurang pada hari ni. Tu kata fitnah akhir zaman tu tuan-tuan tu. Orang tak bagi kerja. Lagi kata apa pula. Dah bagi kerja. Dapat bebasan. Bukan katakan maklum-maklum. Maklum-maklum Sungai Korang Sungai Menghulu ni. Baik belakang. Ada korang-korang lain ni. Belah-belah Afrika Selatan tu. Tuan-tuan. Kadang-kadang dah bagi kerja dah. Pilah kerja. Tak ada masalah. Dah pegang duit sendiri dah. Pilah. Tak ada masalah apa. Duit suami adalah duit isteri. Duit isteri. Tak apalah nak guna ke mana pun tak ada masalah apa. Tapi tiba-tiba ada dapat dah segala. Kita tengok hari ni apa yang terjadi. Dengan Ustaz Wadi pun dia sebut rupa ya tuan-tuan. Ustaz Wadi kata apa dia? Janganlah dia kata lagu tu kacau macam-macam lah dekat suami. Ada kan? Kan? Makcik seorang kan? Makcik mulut puaka tu. Rambut warna perang tu tuan-tuan. Kan? Itu yang terjadi pada hari ni. Jangan buat lagu tu tuan-tuan. Takut-takut ni tuan-tuan sia-sia belaka depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kena tak dekat depan. Kalau agama tak dekat depan ni tuan-tuan, nafsu dekat depan akan ketundanglah dia. Tundang tuan-tuan, tundang. Baik. Maka dia kata lagi kepada kita, mati adalah perkara yang tentu. Cumanya masa tidak diketahui. Mati pasti. Tuan-tuan, masa tak tahu. Macam ini, tuan-tuan pagi tadi, dia berkata nak pergi kerja kat Putrajaya. Lepas tu ada pula video kan buat dalam Facebook juga sebagainya. Dia berkata nak pergi kerja lah, kita akan pergi kerja lah waktu pagi. Kan? Tiba-tiba main lori, main ke mana pun dah, 2 orang terkorban. Siapa yang tahu dia akan mati macam tu?
Tuan-tuan, tak ada. Naik kapal terbang tuan-tuan, pada alam kahwin, nak landing berapa lama dah, sikit lagi ya, dekat kapal Kuala Lumpur sana. Tiba-tiba boom. Siapa yang boleh ragak lagu tu tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Mati itu pasti. Cuma kita tak tahu nak pergi ke bila ni tuan-tuan. Kalau tak tahu nak pergi bila, yang tu masalahnya. Tak tahu nak pergi bila, maka istiadat kita nak kena ada. Persiap diri kita tu nak kena ada. Tak ada. Ni dah duk ralik. Duk ralik. Kita alhamdulillah lepas di bawah-bawah kita macam mana tuan-tuan. Anak-anak muda tuan-tuan tak tahu nak kata apa dah hari ni. Tuan-tuan, umur 17 tahun nak kahwin, tak apalah, bagilah kahwin. Elok kita selak borang dia tuan-tuan. HIV pula dah. Tuan-tuan, HIV pula dah. Panggillah mai jabat agama. Bagilah mai jabat agama. Dia tak apa siapa tadi kami kahwin pula dah. Sabar dulu. Marah kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan nak bagi tak bakal menantu tuan-tuan yang ada HIV. Pasal mudah dah. Nak dah. Saya kena habak benda ni. Habak tu terang kata pakcik. Kata pakcik, kata bakal menantu pakcik ni ada HIV positif. Kata lagu tu, pakcik macam mana boleh ke terima? Sebab dia ada bawah tu meneruskan perkahwinan atau tidak meneruskan perkahwinan. Tuan-tuan, memang pihak doktor tak boleh nak abang. Mereka adalah undang-undang mereka ni kan. Tak tahu lah, saya faham lagu tu lah. Pihak doktor ni tak boleh nak abang, kata dia ni ada HIV positif. Tuan-tuan, ada satu ketika tuan, bila kata klinik buat lawak dengan dia. Tapi bukan klinik Alang Kawi lah, klinik belah Perak tu. Dia main hentak borang tuan-tuan. Klinik tak bagi buka keputusan HIV tu. Dia buh dalam apa dia ni sampui. Dia buh dengan gam dan juga sebagainya. Dia cok kalau koyak jangan terima. Tu dia main dah tu. Tuan-tuan, hak main hantar tu perempuan. Main tak tu perempuan. Dia kata Pak Sepa ni tak boleh bongkak ni. Pak Sepa ni duk tak tenang. Main pada Perak tu. Main hantar borang ke Langkawi. Nak nikah jauh lagi. Tuan-tuan, sebab tu dia kata klinik buat macam tu tuan-tuan. Dia kata Pak Sepa ni pokoklah ada masalah. Biasalah timbul prasangka lah. Tuan-tuan, syak wasangka tu Pak Sepa tak boleh buka sampai ni. Nak tahu keputusan dia elok ke tak elok. Dia duk tak tenang tu. Dia main pada Perak ni. Main pagi-pagi sampai ke Langkawi ni. Terus pergi sambil borang dia. Tuan-tuan, buka. Dia kata tak ada apa. Ni negatif ni. Alhamdulillah, duk risau lah Pak Sepa. Tuan-tuan, kan satu belah sana lah, belah kita ni baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila-bila ada HIV positif tu panggil umur 17 tahun dengan 22. Bukan Korea ni lah, Korea sana. Pakcik duduk kat mana pakcik? Helikopter, dia kata lagu tu. Dia ingat lagi yang bergelak. Belah helikopter belah sana tu kan. Belah sana, belah lelaki belah situ. Tanyalah sembang dengan pakcik, saya panggil. Saya sembang dengan Tuan Syed Luqman. Dia kata panggil semua kaum kerabat dia. Dia tuan-tuan, panggil semua kaum kerabat dia. Saya tak malas nak buat lagu tu. Saja minta pandangan. Tuan Syed kata panggil ke semua. Dia pun panggil ke semua. Panggil lelaki-lelaki, panggil perempuan, panggil kaum dia, panggil kaum perempuan sekali. Sembang-sembang dengan pakcik tu. Hak budak muda tu duk campur kita duk sembang. Tuan-tuan, pandai kat kita apa? Tuan-tuan, dah pakcik kat mana ni? Dulu pakcik duduk kat sini, lepas tu pindah pakcik duduk kat kampung baru. Kampung mana ni? Helikopter, dia kata lagu tu. R tu belakang tu sedap pun tuan-tuan. Helikopter, dia kata lagu tu. Pak aku pening dah, budak muda tu. Tuan-tuan, umur 22 kata apa? Pak aku pening dah, pak aku merapu dah. Bayangkan tengok, anak lelaki mampu kata macam tu dekat dia. Tuan-tuan, dia tahan sembang. Dia cakap kau Hansat, tak kita sembang. Elok sembang dengan pak dia, sambut. Elok sembang dengan pak dia, menyambung. Elok sembang dengan pak dia, masuk jembok. Saya ambil borang dia. Han aku koyak dah borang. Han dengar tak aku kata, aku nak sembang dengan pak Han. Han nak sembang dengan aku, kau nak sembang dengan dia. Pak dia kata apa dia? Boh pergi ustaz, boh pergi, aku ajak budak ni. Dia boh lagu tu. Tuan-tuan, kita pula kena bagi anak dia tuan-tuan. Dia boleh bukannya lut ni. Siapa-siapa pun dia tak heran lah. Boh pergi ustaz, boh pergi ustaz, boh pergi. Nampak pun tak apa lah. Boleh. Tuan-tuan, aku pun nampak, aku nak betul dalam. Tuan-tuan, dia Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Siapa kata ni, hang ada HIV positif ni, hantar dah HIV positif tu dia. Kita tahu. Ni kata tak nafsu dekat depan ni. Tanya perempuan hantar tak kata bakal suami hang ni ada HIV positif. Dia kata tahu. Habis itu nak kahwin tak? Nak kahwin lah ustaz. Amboi. Kata hantar borang hari Selasa, hari Rabu, mai depan saya hari Khamis nak ambil borang sebab hari Jumaat nak akad nikah.
Tuan-tuan, takkah kelang kabut nikah mereka tu tuan-tuan? Sanksi tak tuan-tuan? Sanksi. Hari Selasa hantar borang, lepas tu Rabu mai depan saya reject, minta depa panggil mai kami. Hari Jumaat nak akad nikah. Nak nikah dia kata. Dia kata apa ya betul ni hantar tak sini tahu dia kata tahu. Kan? Habis tu doktor kata apa? Doktor kata tak apa, nikah dulu. Nanti miklah ubat. Allah. Kan kita duk fikir ni kata apa dia ni prevention is better than cure. Oh, bahasa Inggeris daripada dia ni apa dia ni apa dia prevention, melindungi itu kan lebih baik pada mengubati. Contoh lagu tu lah. Tuan-tuan, kita jauh dulu dan kena ni ubat ni tuan-tuan. Habis dalam lagu tu kan kata nak nikah, nak ada kata nak. Habis tu apa masalah kami ustaz? Bagilah kami nikah. Kau ajar. Sadar tak dulu hang umur apa? 22. Hang tahu tak aku umur apa? Dia mula kalimah tu. Tuan-tuan, tu yang pak dia kata, "Bugi ustaz, wajar budak ni, anak hang kot." Dan dekat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, letak agama dekat depan, selamat kita, selamat keturunan, selamat keluarga. Letak nafsu dekat depan ni tuan-tuan. Habis. Saya tanya dekat dia, macam mana dapat Syaibi ni? Dia kata tu kisah lama lah ustaz, dia kata. Kan, tu kisah lama lah ustaz, dia kata. Pak dia kata bagi depa nikah lah ustaz, depa ni macam dengan belangkah lah. Kan, pergi mana-mana naik motor sekali dah takluk dah orang nasihat apa ustaz bagi depa nikah lah ustaz, dia minta apa tengok dah depa ni ustaz. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah akibatnya kalau letak nafsu dekat depan. Begitu juga dengan alam akhirat nanti ni tuan-tuan. Susahnya orang yang beriman ini mengetahui. Maka dekat sini dia kata kepada kita ni tuan-tuan, diterangkan oleh agama kita. Baik, mati perkara yang tentu cuma masanya tidak mengetahui, mati murkanya lenyap sama sekali. Tetapi mati adalah bertukar tempat bekalan untuknya. Tentulah mestilah disediakan, kalau tidak akan kecewalah. Isti'dad liyaumir rahil. Nak pindah ni tuan-tuan, ar-rahil, pindah pada peringkat yang berikutnya. Isti'dad persiapan kita. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, umur manusia ada terbatas. Nah, kata dalam kitab ni. Maka umat kita ni dia ni tuan-tuan ni, umat Muhammad ni, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Hadis daripada Abu Hurairah. Tuan-tuan, Abu Hurairah kata apa dia ni? Nabi kata umur pada kalangan umatku ini antara 60 sehingga 70. Yang mana 60 sampai 70 tu hati-hati. Tuan-tuan, faidah dia kata aku kena ada malam. Habis tu cakap ni pun sama lah juga. Betul. Tuan-tuan, sebab kita tak tahu nak pergi bila. Tapi Nabi kata umatku ini antara 60 sampai 70. Lebih apa dia? Lebih tak ada masalah lah. Tuan-tuan, saja Allah tahu bagi lama ya. Tu pun doa janganlah bagi nyanyuk. Tu pun doa janganlah bagi buat benda tak tahawan. Biarlah kalau kata tak larat terang mana sekalipun sembahyang tu kita ingat sudahlah, umur lanjut pun tak apa tuan-tuan ni. Ni takut-takut umur lanjut ni duk pergi susah orang lain pula ni tuan-tuan. Allah tak tahu nak kata apa lah tuan-tuan. Kata nak kata apa tuan-tuan, umur lah panjang tak apa, kalau kepada kebaikan ni tak ada masalah. Tidak kan? Aduh, kemudian dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kata Nabi, umur pada umatku ini antara 60 sehingga 70. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-32, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Mereka yang telah pun diwafatkan, siapa dia tuan-tuan ni? Oleh malaikat dengan baik. Nabi pun tuan-tuan seorang insan yang Allah ditugaskan hampir cabut nyawa dia. Tuan-tuan, kita pun tahu lah kitab sirah ni bagaimana dicabut nyawa Nabi tuan-tuan ni. Selembut bagaikan kapal. Itu pun Nabi kata apa dia tuan-tuan ni. Macam-macam Nabi kata. Tuan-tuan, ada riwayat mengatakan as-salah juga sebagainya. Ada riwayat mengatakan bahawasanya barrafiqul a'la, aku nak jumpa ada yang atas ni. Tuan-tuan, nak jumpa dah sakaratul maut. Sakaratul maut tuan-tuan, dahsyatnya sakaratul maut tu tangan Nabi tuan-tuan. Bayangkan kita tuan-tuan ni. Doa bagi elok-eloklah. Tuan-tuan, Allahumma husni khatimah. Ya Allah, engkau tutupkanlah ya Allah hidupku ini dengan berakhiran yang husnul khatimah, benar-benar yang baik. Wala tahtim alaina, janganlah kau tutupkan hidupku kami ini ya Allah bisu'il khatimah, dengan yang benar-benar yang tidak baik. Minta pada Allah tuan-tuan. Tak boleh doa bahasa Bayu, doa bahasa Arab, payah apa?
Tuan-tuan, tak boleh doa bahasa Arab. Boleh bahasa apa yang kita dah faham ni, tuan-tuan. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, mereka yang telah diwafatkan oleh malaikat dengan baik, sambil berkata, sejahteraan, salamun alaikum. Malaikat duk menantikan mereka. Salamun alaikum, sejahteraan ke atas kamu, bahagia ke atas kamu. Siapa dia? Orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak buat segala benda-benda yang baik, akan dapatlah seperti itu ni, tuan-tuan. Siapa dia? Kita nak mati macam tu. Kalau aku pejabatan malam ni, minta lah malaikat amal kat aku ni, salamun alaik, wahai sekalian nama, salam sejahtera ke atas kamu alaik. Tuan-tuan, kita minta macam tu, tuan-tuan. Kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan syarat, jadikanlah dunia ini sebagai alat, bukannya tujuan hidup kita untuk kita hidup di dunia yang sementara ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka jam pun telah berbunyi. Tuan-tuan, mati dah kot. Pasal mati dah betul. Boleh tak? Jam bunyi tu kita mati ya, no? Nanti kita akan sambung lagi, tuan-tuan ni. Maka dia ni adalah, dia beritahu kepada kita ni, bawah tu, tuan-tuan, kisah al-maut, kisah lepas mana kematian ini melanda kita, tuan-tuan. Kemudian malaikat-malaikat itu membawa rohnya ke langit. Allah menerima amalannya, diputi rahmatnya. Setelah itu mereka membawanya kembali ke bumi untuk ditanya ke dalam kuburnya mengenai artefaknya. Lepas mati naik zat, lepas tu balik zat, kan? Balik zat dalam kubur zat, berodam lagi elok. Tak buat benda tak elok lah. Tak buat benda elok ni tak berdam. Tuan-tuan, cara dia. Nak tanya siapa Tuhan dia, agama dia, Rasulnya. Lepas tu hari ini tentulah dijawab dengan tegas, kerana ia hidup di dunia bercakap dan juga beramal sesuai dengan tuntutannya. Maka sejak itu dibukakan kepadanya pintu untuk masuk ke syurga. Siapa Tuhan hang? Allah. Tanda lagu tu. Apa agama hang? Islam. Contohnya. Siapa Rasul kamu? Muhammad. Contohnya. Contoh lagu tu lah, tuan-tuan. Yang itu baca talqin juga sebagainya. Talqin, tuan-tuan. Talqin. Talqin kita boleh combine sekali untuk orang yang mati dan juga orang yang hidup. Jadi macam-macam orang talqin. Ada yang sambil berdiri, kan? Ada yang sambil duduk. Tak ada masalah apa pun, tak ada syarat apa pun. Tuan-tuan, talqin ni adalah untuk beri peringatan untuk orang-orang yang hidup. Orang mati tu selesai dah bab dia. Selesai dah, tuan-tuan. Selesai dah. Dia dengan Allah pula. Habis dah masuk dalam kubur tu, duduk elok-elok tu, tuan-tuan, dia dengan Tuhan. Tuan-tuan, untuk orang hidup ni yang duduk dengar tu, tuan-tuan, sebab tu talqin. Jangan duduk jauh-jauh kan. Ni orang duduk talqin depan ni tu, dia duduk pokok jambu tu menahala, habis lagi dah tahu tak dengar apa tu. Tuan-tuan, duduklah dekat sikit, tuan-tuan. Dia dengar kalimah talqin tu bukannya sekali-sekala, bukannya kerap nanti tu kubur sekali-sekala ya, tuan-tuan. Di kubur ni apa? Potok nakan mati, lagi pada dia ayam nakan mati, lagi pada dia keluarga mati. Bukannya selalu kita pergi kubur. Tapi kalau kita pergi kubur selalu ni, bagus tak, tuan-tuan? Dua khairat akan Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka siapa yang dapat menjawab Tuhannya, agamanya, Rasulnya, dibukakan kepadanya pintu untuk masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa cukuplah sampai sekarang ini dahulu. Nanti kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Dan kepada kita adalah kisah kematian bagi orang yang beriman dan juga kisah kematian bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dengan apa yang telah Allah berikan, Allah perintahkan kepada kita. Dan juga nanti dia akan beritahu kepada kita ni, kalau tuan-tuan rajin baca surah Anbiya 104, yauma natwi as-samaa qatay sijil lil kutubi kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Pada hari kami gulungkan langit sebagaimana gulungnya kepingan helai bagi tulisan-tulisan. Dia mula kiamat dah tu. Allah nak buat kita ni, tuan-tuan, bagaimana kiamat. Tsunami mai pun kita kelam kabut dah, tuan-tuan. Ni bayangkan tengok langit bergulung-gulung, tuan-tuan. Langit bergulung-gulung. Dia kata apa dia ni? Sebagaimana gulungnya kepingan helaian bagi tulisan-tulisan. Kita ambil kertas kita, kata nak habis dah ni, tunggu Ustaz. Kita ambil kertas kita ni, contoh kertas kita ni, tuan-tuan ni, kita gulung-gulung ya. Umpama langit tu duk mai kat kita duk dalam gulungan ni, tuan-tuan. Nak pergi mana kita ni, tuan-tuan ni? Tak boleh lari dah. Maka itulah yang kita akan nanti nanti ni. Insya-Allah kita akan tengok nanti, tuan-tuan, yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa cukuplah sampai pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk
berlangsung minggu depan insya-Allah. Kalau kita izin kita akan berjumpa. Nah, sebab hari Khamis tu dia ada sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri. Dia lostak tu, maka Tuan Sultan turun, dia pun pagi. Tak tahu lah macam mana, pasti rasa-rasa macam kena pi. Yang ada dia buat pagi pula pada Khamis, kalau buat malam tak apa. Pagi Khamis tu kita boleh keluar. Tapi kalau buat pagi Khamis tu maknanya hari Rabu kena keluar. Nanti tuan-tuan Allah SWT sekalian, Maulid akan datang pada kita, tuan-tuan, minggu depan. Nah, tapi jangan kita kata Maulid hari tu saja, malam tu saja, hari saja. Nah, jangan buat perkara yang tak elok. Maulid ni tuan-tuan, satu perbuatan yang kita ingatkan sirah Nabi Muhammad SAW, cara hidup baginda dan juga sebagainya. Bukan kita buat dengan perkara yang tidak elok. Dah ada dalam Facebook dia baru-baru ni dia tegur satu buah masjid. Di belakang sana tu ada seorang pendakwa, dia kata pada dia ni buat maulid juga sebagainya, masuk gendang dalam masjid. Perkara tu ni tuan-tuan memang tidak dibenarkan. Adalah hadis Nabi Muhammad SAW, maka Nabi tak benarkan kita buat yang bentuk-bentuk sedemikian rupa, bergendang dalam masjid. Apatah lagi buat perkara yang boleh melarakan kita. Gendang masalah apa? Kalau nak berganti, berudah contohnya. Namanya gendang ni, gendang-gendang ni tuan-tuan ni, gendang dengan muzik juga sebagainya. Masjid bukan di tempat dia. Masjid bukan di tempat dia. Masjid orang ibadat juga sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan juga berbuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Allah menerima apa doa yang kita lakukan insya-Allah, dan syurga lah bagi tempat kita kesemua. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Yang baik pada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Semua kita berjumpa lagi. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali du'a'ik sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina al haqq anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.